menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini. Marilah sama-sama kita bukanya dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk meneruskan pengajian kita, sukalah saya maklumkan bahawa hari ini kita belajar kitab akhlak seorang Muslim, dan insya-Allah hari ini kita menyambung lagi pada bab 8, iaitu tajuk menunaikan janji. Tinggal bab 8 ni dah hujung dah ya. Jadi saya teruskan kepada tempat kita berhenti, iaitu 22 hari bulan 1. Ya, pengajian Masjid Daerah kita berhenti iaitu kalau kitab saya ni ya, iaitu di muka surat 123. Kitab yang berbaju atau berkulit macam saya ni 123, iaitu perenggan yang tengah ya. Okey, di mana kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi ya. Ya Allah bi sahibid daini yaumal qiyamati hatta yuqafu baina yadayhi fayuqalu ya ibna adama fima akhazu tahazad daina wa fima dhayya'at huquqan nasi fayaqulu ya rabbi innaka ta'lamu inni akhaztuhu falam akul walam ashrab walam albas walam udayyi' walakin ata ala wa imma harqun wa imma sarqun wa imma wadi'atun fayaqulu Allahi sadaqa abdi ana ahaqqu man qada anka fayad'u Allah bi syai'in fayad'uhu fi kaffati mizanihi fayurajja'u, panjang tu ya, hasanatihi ala sayyiatihi fayadkhulul jannata bifadli rahmatihi. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Hadis sahihnya. Apa maksudnya? Allah SWT akan memanggil orang yang berhutang pada hari kiamat. Hari kiamat esok Allah Ta'ala akan panggil nama orang hutang ni, dan akan dihadapkan kepadanya. Berhadapan Allah Ta'ala lah. Dihadapkan orang berhutang tu di hadapan Allah Ta'ala. Dia akan ditanya, wahai anak Adam, untuk apa engkau mengambil hutang? Kenapa kamu berhutang? Dan untuk apa engkau menghilangkan hak orang lain? Maksud berhutang dan tak nak bayar. Menghilangkan hak orang lain tu maksud dia ambil duit orang, hutang duit orang dan tak nak bayar. Tak bayarlah. Dia menyahut, anak Adam tadi menyahut, engkau maha mengetahui bahawa aku berhutang bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk berpakaian, dan tidak membuang-buangnya sia-sia. Aku terpaksa berhutang kerana terkena musibah. Dia berhutang kerana dia kena musibah. Contohnya banjir lah. Yang berlaku banjir itu kan, dia besar tu ya, yang banyak masuk kerugian, kemusnahan dan sebagainya. Jadi orang ni dia kata dia berhutang kerana terkena musibah. Contohnya berlaku kebakaran, habis tak ada apa, dia terpaksa berhutang. Pencurian, orang curi barang dia habis, dan kerugian, rugilah ya, tak ada apa. Pada masa itu Allah SWT bertitah, hambaku memang benar. Allah Ta'ala kata benar. Maksudnya dia berhutang dan tak mampu nak bayar. Kenapa? Dia ditimpa musibah ya. Akulah yang akan melunasi hutangmu. Allah Ta'ala kata Allah akan lunas hutangnya. Allah tolong bayar hutangnya. Allah SWT kemudian mendatangkan sesuatu lalu diletakkan di atas sebuah timbangan, dan ternyata kebajikan orang itu lebih besar daripada keburukannya. Allah
terus timbang amal dia tadi, ya. Letak atas timbangan, ya. Rupa-rupanya kebajikan dia lebih berat daripada keburukan. Dengan rahmat Allah, orang yang bersangkutan kemudian masuk ke dalam syurga. Orang seperti ini dimasukkan dalam syurga kerana dia berhutang kerana ditimpa musibah. Bukan saja-saja nak hutang untuk bersuka-suka, untuk bershopping, untuk berfoya-foya, bukan, ya. Riwayat-riwayat di atas telah menerangkan bahawa Allah SWT memaafkan orang yang berhutang kerana terpaksa. Allah Ta'ala maaf orang yang berhutang kerana terpaksa. Dan memaafkan orang yang berhutang yang tidak sanggup melunasinya disebabkan musibah yang menimpanya. Contohlah yang berlaku COVID-19 ni kan, orang yang berhutang-hutang tu dia tak dapat nak bayar hutang dia sebab dia ditimpa musibah, ya. Kadang pekerjaan dia pun dia telah dibuang kerja, ya, susah, ya, macam-macam lah. Jadi orang jenis ni Allah Ta'ala maafkan, ya. Orang yang hendak memuaskan nafsunya, ni dia berhutang tapi untuk memuaskan nafsu dia, ya. Sedangkan dia tidak mempunyai harta, kemudian meminjam kepada orang lain tanpa memikirkan akibatnya dan tidak berhasrat untuk membebaskan diri daripada hutang. Orang seperti ini dianggap sebagai seorang pencuri. Orang yang jenis dia berhutang untuk memuaskan nafsu dia. Nak beli perabot mewah-mewah, nak beli baju, nak melarang cantik-cantik, nak pergi makan angin, ya, bercuti di sana sini, ya, sampai sanggup berhutang. Orang jenis ni Allah Ta'ala kata kalau dia tak bayar hutang, dia ni dianggap sebagai seorang pencuri. Sebab dia tak bayar hutang, tapi sedangkan bukan keperluan dia hutang tadi untuk nak suka-suka, layan nafsu dia, ya. Jadi dia dianggap sebagai seorang pencuri. Na'udzubillah. Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi kata, man akhaza amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhazaha yuridu itlafiha atlafahu Allahu. Rawahul Bukhari. Hadis ni hadis sahih, ya. Apa Nabi sabda? Barang siapa yang meminjam harta, barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat hendak mengembalikannya, dia pinjam duit ke, pinjam barang ke kawan dia niat dan selepas pinjam dia pulang balik, ya. Allah akan membuatnya dapat mengembalikan. Allah bagi dia dapat untuk lunaskan kalau hutang dia tadi. Kalau barang dia pinjam tadi dapat pulang balik. Dan sesiapa meminjam harta orang lain dengan niat hendak menggelapkannya. Ada jenis orang pula dia pinjam harta orang dan dia niat tak mau bayar. Aku ambil barang dia ni, aku pinjam dan aku nak ambil terus. Ya, ini jahat, ya. Allah akan menggelapkan orang itu. Allah marahlah kepada orang yang bersikapnya tu. Pinjam hak orang kemudian tak nak lunasi balik, pinjam duit tak nak bayar, pinjam barang tak nak hantar balik, tak nak pulangkan balik. Jadi Allah Ta'ala marah, ya. Ibarat Allah menggelapkan orang tu. Menggelap tu maksudnya dia dalam keadaan ni lah kemurkaan Allah, ya. Kewajiban membayar hutang tidak dapat ditebus dengan ibadah-ibadah lain. Ingat tu, bayar hutang ni dia tak dapat tebus dengan ibadah lain. Kita puasa ke, kita buat solat sunat ke, apa sekalipun, ya. Sebagaimana telah diriwayatkan pada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ibadat lain kita kalau contohnya kita macam contohnya kita beribadah Allah Ta'ala ampun dosa kita, tapi kalau hutang Allah Ta'ala tak ampun dosa kita, tak lepas hutang kita tadi, ya. Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, in qatalta wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin." Thumma qala, "Kaifa qulta?" Fa'ada qala, "Illa ad-daina fa inna Jibrila akhbarani bidzalika." Nabi beritahu ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi ni, ya, senang. Mereka tak faham, ada masalah, terus bertanya kepada Rasulullah.
Rasulullah sebagai memberi jawapannya. Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat engkau apabila aku mati di jalan Allah? Orang ditanya kepada Rasulullah, macam mana pendapat Rasulullah kalau dia tu mati di jalan Allah? Apakah aku akan memperoleh ampunan atas segala dosa dan kesalahanku? Adakah aku dapat ampun atas dosaku? Baginda menjawab, ya. Apabila engkau mati terbunuh dalam keadaan sabar dan tawakal kepada Allah, terus maju dalam peperangan dan tidak lari. Orang itu mengulangi pertanyaannya dan Rasulullah SAW mengulangi jawapannya. Kemudian baginda menambah, Nabi tambah lagi soalan orang tadi ni, dia jawab dan Nabi tambah lagi, Nabi jawab dan Nabi tambah lagi, iaitu kecuali hutang. Kerana Jibril memberitahukan hal itu kepadaku. Kalau mati di medan jihad, perang, maka mati orang tu baiklah. Tapi kalau dia ada hutang, problem, masalah. Kita tengok Jibril kata apa kepada Rasulullah. Yufaru lisyahidi kulli zambin illa daina. Rawahu Muslim. Orang yang syahid diampuni semua dosanya kecuali hutangnya. Nampak? Mati syahid di medan perang lah. Tapi Allah Ta'ala tak ampun sekiranya dia tu masih ada hutang. Waktu hutang ni dituntut, dilarang kita sebagai orang Islam ni suka berhutang, kecuali keperluan-keperluan tertentu. Kalau tak perlu sangat, tak payahlah hutang. Sekadar apa yang kita ada. Betapa besarnya bahaya hutang. Kitab ni menjelaskan, pengarang kitab ni menjelaskan besarnya bahaya hutang. Orang hari ni banyak hutang lah, suka hutang. Tapi contoh hutang kereta apa tu, itu maksudnya keperluan lah Ni hutang yang untuk orang tu nak pergi makan angin, nak pergi bercuti, nak melarang, nak pergi rumah cantik, buat perabot cantik-cantik, nak berpulang cantik-cantik bersanggup berhutang, itu dilarang Betapa besarnya bahaya hutang. Ia akan mengancam keselamatan seseorang Muslim. Mengancam keselamatan orang Islam. Para ulama telah memberi nasihat supaya orang Muslim jangan membebankan diri dengan hutang. Ulama nasihatnya kita kepada orang Islam, jangan beban diri dengan hutang. Ibarat hutang keliling pinggang kan, jadi beban. Jangan terjerumus ke dalam bahaya yang mungkin akan mengancam keselamatan hidupnya. Hutang tu mengancam keselamatan kita. Hutang ahlum apa lagi? Hutang ahlum, dia akan cari kita. Dia akan bunuh, dia akan cari keluarga kita. Tu bahaya tu. Jadi jangan sekali-kali Abu Darda meriwayatkan pengalamannya. Pada suatu masa, beliau bersama pasukan muslimin sedang bergerak ke medan perang. Abu Darda kata suatu hari dia nak pergi ke medan perang. Kemudian Rasulullah SAW berseru, Nabi panggil, Nabi seru, wahai kaum muslimin, barang siapa yang masih mempunyai hutang akan gugur dalam keadaan tidak mempunyai sesuatu untuk melunasi hutangnya, hendaklah dia pulang, jangan turut berperang bersamaku. Itu dia maksud Nabi Muhammad SAW tegas kepada sahabat-sahabat dulu, siapa nak pergi perang, kalau dia tu ada hutang, belum bayar lagi dan takut dia ni mengatakan lagi pergi perang, tiba-tiba gugur di medan perang syahid, tapi hutang tak bayar lagi, Nabi kata jangan turut berperang bersama aku, suruh balik. Jangan perang dengan Nabi sebab hang ada hutang. Tapi kalau hang mati dalam medan syahid tapi tersangkut dengan hutang tadi, maka Allah Ta'ala maksudnya tak terima dia ni Allah SWT suka kepada hambanya yang setia pada janji. Kita ni janji apa, orang pun kena betul. Janji. Kita ni dalam sehari semalam, dalam kehidupan kita mesti kita ada janji. Janji contoh, kalau contoh ada pengajian saya hari ni lah, cara Google Meet janji pukul 2. Tiba-tiba pukul 2 tak ada bayang muka saya lagi. Tu dah mungkin janji, nampak tu. Kena pegang pada janji lah. Tepat waktu ataupun awal sikit pada tu, okey lah. Jangan sampai setengah jam lewat. Kita janji orang mesti tepati Jadi kata Allah SWT suka pada hambanya yang setia pada janji. Tidak ada suatu negeri pun yang diporak-perandakan oleh Allah kecuali penduduk yang disebut di dalam firman-Nya. Maksudnya
negeri yang orang tak setia pada janji ni, tak tunaikan janji ni, Allah Ta'ala kan porak-porandakan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-A'raf ayat apa? Ayat 7, ya. Ayat 7 ni ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin, ya. Apa maksudnya? Dan kami tidak mendapati bagi kebanyakan mereka sebarang janji yang ditepati, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka melainkan orang yang fasik. Orang yang tak tunai janji ni disebut orang yang fasik. Dia bukan orang mukmin. Orang mukmin ni makam dia baik, ya. Mukmin maksudnya lelaki yang beriman. Mukminah artinya perempuan yang beriman. Tapi kalau disebut fasik ni orang yang ada problem pada iman dia. Iman dia tak di tahap yang baik, ya. Kita nak faham orang fasik ni satu, ya. Dia ni buat sesuatu perintah Allah ikut kemahuan dia, bukan ikut apa yang telah digariskan atau diperintahkan. Contoh yang saya selalu bagi, kalau katalah dia ni seorang perempuan, dia rasa dia nak pakai tudung, hari ni dia pakai. Esok dia rasa malaslah pakai tudung, aku nak mengerbang rambut aku, nak pergi Menara Condong, dia pun mengerbanglah rambut dia ke Menara Condong, pun sebut fasik, ya. Ya, orang ni dia buat sesuatu perintah Allah bukan ikut seperti mana yang diperintahkan, tapi ikut kemahuan hati dia. Contoh, solat 5 waktu sehari semalam. Dia kata payah 5 waktu ni, banyak sangat. Aku nak buat 2 waktu ya sehari semalam. Dia ambil lah semayang mana yang dia suka. Solat subuh ke, solat zuhur ke, asar ke, ni 2 waktu lah. 3 lagi dia tak mau buat. Itu disebut orang fasik. Orang fasik ni buat sesuatu ikut sendak hati dia, ikut selera dia. Sebenarnya kita buat sesuatu ikut perintah Allah, ya. Okey. Habis bab 8 tu, tajuk menunaikan janji. Maka kita masuk pula bab 9. Tajuk dia ikhlas. Selalu kita dengar kata ikhlas ni, ya. Tapi susah untuk kita nak buat. Susah untuk kita nak jadikan hati kita ni ikhlas. Sebab tu kita kena banyak doa Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tanamkanlah sifat ikhlas dalam hatiku dalam melakukan sesuatu amal kebaikan, amal kebajikan. Minta Allah ni. Kalau kita tak minta pada Allah, Allah tak bagi. Buatlah kebaikan banyak mana pun, tapi tak ikhlas, tak dapat pahala, ya. Itu kita takut, na'udzubillah. Dikatakan bahawa ikhlas ni mudah disebut. Saya bagi ni kata ikhlas, sebut mudah, tapi hati belum tentu. Tangan pula tulis, kan dulu orang tulis surat yang ikhlas. Tulis boleh, tapi mana ada betul ikhlas ya. Kadang-kadang tak betul ikut ikhlas, tapi nak dalam hati, minta pada Allah, ya Allah, tanamkanlah sifat ikhlas dalam hatiku ni. Aku nak buat sesuatu amal kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah. Contoh kita dalam kuliah ilmu secara Google Meet pun nak ikhlas. Ikhlas kerana Allah, nak menuntut ilmu. Bukan kerana selain pada itulah, ya. Okey, seterusnya, dorongan yang membuat manusia suka bekerja berbeza-beza. Ada yang suka berusaha memperbaiki mutu pekerjaannya tanpa menghiraukan penat lelah. Jadi dalam bekerja, buat sesuatu tu ada berbeza-beza. Ada yang suka buat kerja tu, dia tak kira letih ke penat, dia buat, kan. Tu orang yang ikhlas lah, ya. Ada dorongan yang jelas dapat diketahui semasa dia bekerja, dan ada pula yang tersembunyi di dalam jiwanya. Ada orang ni kita nampak dia buat kerja, nampak rajin. Buat rajin lah. Kita tahu orang rajin macam mana. Dia datang masjid, dia kalut lah, ambil penyapu ke, nak sapu ke, ambil lah apa-apa dia nak buat. Kita nampak hak tu. Ada juga yang tersembunyi tak tunjuk rajin dia. Diam. Ataupun dia mat awal-awal tadi dia dah sapu dah. Jadi dia hak tu dia tak mau tunjuk. Orang itu mungkin tidak menyedari bahawa dorongan itulah yang mendorongnya mengerjakan sesuatu, dan tanpa adanya dorongan itu dia tidak akan melakukan sesuatu. Semangat kejar, ya.
Kita ni dalam hidup kita ada semangat kerja. Nak masak apa ada semangat, kita ada semangat tak boleh. Nak masak apa ni, alah malas lah, kita tak mood, tak jadi. Dia kena ada semangat. Kenapa kita nak masak ni? Kerana anak kita nak makan. Mak ni kalau anak minta mak masakkan saya nak makan ni, mak akan buat. Walaupun mak tu letih, walaupun mak tu sibuk, ya. Itulah ibu, seorang ibu, ya. Tapi kalau kita ni masuk tak ada dorongan, tak ada semangat ni, kita malas. Malas nak masak. Anak tak ada rumah, siapa tak ada duduk seorang-seorang, malas lah. Pergi beli di kedai. Tu tak ada semangat nak masak lah. Sebab seorang-seorang makan pun tak banyak mana. Ya, masak pun kadang-kadang sikit-sikit sangat, banyak terlebih pula, ya, macam-macam, ya. Jadi seterusnya, naluri manusia yang sebenarnya adalah mengikut ukuran tingkah laku seseorang. Tengok orang yang seseorang tu, dia ni seorang yang berilmu, dia faham ilmu tasawuf, bahawa buat sesuatu kena ikhlas, dia akan buat dengan baik, dengan ikhlas, ya. Jadi dia ada dapat ukuran daripada tingkah laku seorang tu. Kita dapat mengetahuinya dari gerak-geri seseorang yang ada di hadapan kita. Seorang ni buat sesuatu nampak macam nak nunjuk-nunjuk gaya dah. Nampak kelang kabut, buat kelang kabut lah, busy body orang kata kan. Hari nampak gaya tak ikhlas, ya. Tapi kita ni maksud husnuzon lah, ya. Apakah dia melakukan sesuatu pekerjaan kerana didorong oleh kecintaannya pada diri sendiri, ingin selamat, ingin memperoleh kekayaan, ingin dikagumi, atau ingin menonjolkan dirinya? Kita buat sesuatu tu kerana apa? Sebab tu kena tak ikhlas kerana Allah. Kalau lain pada tu kerana manusia, nak orang puji, nak ada maksud pangkat, nak nama, nak macam-macam, ya. Jadi kita letak ikhlas tu, kalau orang puji pun tak apalah, kita dah betulkan niat kita. Tingkah laku seseorang dapat diketahui perasaannya ketika dia mengagumi sesuatu. Dia rasa kagum, ya. Membenci, meniru-niru, dan perasaan bangga yang ada padanya. Orang tu kalau buat kerja tak ikhlas, kita nampak dia macam ada perasaan bangga. Tengok yang aku buat ni, sebab ada akulah berjaya majlis ni, dia kata. Nampak tu. Itu dah nampak dah tak ikhlas dia tu. Kalau tak kerana ada aku, nampak buat mesti tak berjaya. Ya, itu tak ada ikhlas. Kita pun boleh dengar, boleh tahu, ya. Menurut Islam, nilai suatu pekerjaan bergantung kepada watak pendorong yang membuat orang itu ingin mengerjakan sesuatu. Kita buat sesuatu tu atas dorongan. Kalau dorongan kita buat ni lillahi ta'ala, kerana Allah, kita buat dengan elok. Tapi kalau kita buat kerana nak nama dah, nak bangga-bangga tadi, nak lahirkan rasa ujub, bangga diri, itu na'udzubillah. Kadang-kadang ada orang yang memberikan hadiah kepada orang lain kerana dia ingin menanam budi atau hendak menarik simpati kepadanya. Ya. Contohnya, ketua kita lah, bos kerja kita. Jadi kita ni bagilah dia hadiah, bagilah dia makanan, bagi macam-macam dengan ada tujuan. Seesok ni aku ada masalah apa ke, kot dia ni yang terkipas-kipas lah ni, kot dia ni nanti lantik aku naik lagi pangkat ke apa, nampak tu dia bagi sogok lah, makanan ke benda ke apa tadi. Tapi niat tadi tak betul. Kerana apa? Kerana hendak menarik simpati, dia kata, ya. Ada juga yang memberi hadiah kerana dia ingin membalas budi yang pernah diterimanya dari orang lain. Ada orang ni berbudi kita, jadi kita bagilah dia. Ini saya hadiah kita, sebab dia ada tolong kita waktu kita susah ke apa. Itu ikhlas lah. Hak pertama tadi tak betul. Dia bagi kerana ada udang di sebalik mi, contoh dia, ya. Untuk ada sesuatu hajat yang di sebaliknya, ya. Kalau esok-esok aku nak minta cuti ke apa, bos aku mudah bagi. Sebab aku ada bagi dah ni benda ni, bagi makanan ke, bagi hadiah ke, bagi apa-apa ke. Nampak tu. Islam tidak menganggap pemberian itu sebagai sedekah apabila dirinya mempunyai sifat-sifat buruk atau sesuatu itu dilakukan tidak kerana Allah. Dalam Islam dia kata kalau kita bagi seseorang tu sesuatu tapi bukan kerana Allah, maksudnya itu bukan sedekah, ya. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan, iaitu ayat 9.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah Ta'ala kata apa? Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Maksudnya kita bagi apa-apa tu kita tak nak balasan. Bagaimana Allah Ta'ala bagi kita tengok berbagai-bagai nikmat, Allah tak minta pembalasan kepada kita. Allah Ta'ala bagi cahaya matahari, kita punya terang. Kita posin 5 sen pun tak kena bayar. Semua tu Allah Ta'ala bagi saja, ya, tanpa diminta bayaran. Kita pun kalau bagi ke orang, bagilah kerana Allah, bukan nak untuk dia kata terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dia suka lah bila dia bagi, sebut terima kasih banyak kali. Dia kata terima kasih sekali pun cukup. Ni kita nak dia sanjung kita pula setelah kita bagi tu. Boleh ya? Okey, lagi. Dalam surah Al-Lail pula ya. Ayat berapa ni? Ayat 18 hingga 21 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Allah Ta'ala kata apa? Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Kita menderma, kita bersedekah untuk bersihkan diri kita. Diri itu sifat bakhil dalam diri kita. Kita dalam diri kita ni ada sifat bakhil, kedekut. Jadi kita nak bersihkan sifat kedekut tu, sifat bakhil tu, maka kita menderma. Kita menginfakkan wang ringgit kita di jalan fisabilillah, ya. Dan kita menderma juga maksud membersihkan harta kita tadi. Ya. Kita maksudnya harta kita kalau kata ada banyak lah, duit ke benda-benda yang kita ada ni, bila kita sedekah ke orang tadi, maksudnya melahirkan kita ni, maksudnya bukannya kita ni bukannya bersifat bakhil, sedang dia tidak menanggung budi sesiapa pun, ya, yang patut dibalasnya hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan demi sesungguhnya dia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkan. Jadi maksudnya bila kita ni dah sedekah ke, bagi apa ke orang ke, jadi kita tak perlu minta balasan, ya. Kita biar je, kita jangan minta balasan apa-apa, ya. Untuk menenangkan hati dan menjamin agar hati jauh terpelihara dari perkara yang buruk, Rasulullah SAW telah menegaskan, Nabi terang kat kita ni, untuk kita tenangkan hati kita, ya, terpelihara daripada yang buruk. Okey. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya. Semua perbuatan tergantung kepada niatnya, ya. Jadi apa kita buat atas niat kita. Niat kerana Allah, okey, selesai, ya, selesai. Tapi kalau niat kerana manusia, kerana pujian orang, tu yang salah, ya. Dan setiap orang hanya memperoleh apa yang telah menjadi niatnya. Jadi kalau kita niat sesuatu, buat tu kerana Allah, kita dapatlah pahala, ya. Allah Ta'ala suka, ya. Tapi kalau kita buat sesuatu niat kerana nak dipuji orang, nak diangkat orang, nak disanjung orang, maka kita tak dapat apa-apa, ya. Barang siapa yang hijrahnya iaitu niatnya tertuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya iaitu niatnya untuk memperoleh perkara dunia atau untuk mendapatkan wanita hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun kepada apa yang dia niatkan. Jadi dalam hadis ini Nabi bagi tahu pada kita, kita buat apa-apa tu atas niat kita.
Niat kita kerana Allah, dapat pahala penuh, diterima Allah Ta'ala. Tapi kalau niat kita kerana lain pada tu, kita tak diterima, ya. Ataupun niat kita kerana, kata-kata orang lelaki tadi, dia hijrah, dia berpindah kerana nak menikah. Takut hijrah tempat ni, mana tahu dapat jodoh orang kat tempat ni. Dapatlah apa yang dia niat tadi. Jadi biarlah kita ni apapun letak niat kita kerana Allah. Yang lain-lain tu akan kita dapat lagi, ya. Orang musafir dari Mekah ke Madinah untuk berbagai tujuan. Orang yang berpindah daripada Mekah ke Madinah tu, dia ada berbagai tujuan. Maka niatlah yang membezakan mereka antara orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang musafir. Tetapi perbuatan itu adalah sama. Pindah sama-sama daripada Mekah ke Madinah. Ya. Pindah sama-sama, hijrah sama-sama. Tapi niat yang berbeza. Ada niat nak dapat jodoh kat negeri yang dia pindah tu. Ada pula yang niat satu lagi kerana Allah dan Rasul, ya. Yang niat kerana Allah dan Rasul itulah yang lulus, yang baik, ya. Tapi kalau niat selain tu, itu adalah ikut apa yang dia niatkan, ya. Sikit lagi kita, ya. Barang siapa yang meninggalkan Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya atau menegakkan negara, maka dia adalah termasuk kaum muhajirin. Kita belajar sirah, kan, iaitu kaum muhajirin ni penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah, disebut kaum muhajirin. Kaum orang yang berada di Madinah tu disebut kaum Ansar, ya. Jadi orang yang berhijrah tu disebut kaum muhajirin. Sedangkan orang yang pergi ke Madinah untuk urusan lain, dia bukan orang yang berhijrah. Tapi kalau orang yang pergi Madinah untuk berniaga ke apa, dia bukan orang yang berhijrah. Orang berhijrah ni dia berpindah, ya, dari Mekah ke Madinah, ya, disebut dia orang muhajirin. Dengan niatnya juga, iaitu untuk menegakkan agama Islam, menyebarkan agama Islam kepada negeri tersebut, ya, negara tersebut. Niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala tinggi martabat dan kedudukannya daripada pekerjaan yang didasarkan pada niat untuk memperoleh kesenangan dunia semata-mata. Jadi niat kita ikhlaslah, buat apa-apa kerana Allah, letakkan niat. Sentiasa betulkan niat kita, ya Allah, aku buat ni kerana-Mu, ya Allah, dapat pahala, ya. Walaupun benda tu kecil, ya. Dengan niat yang ikhlas, amal seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sesuatu dengan ikhlas, Allah Taala terima. Kita berada dalam kuliah Google Meet juga niat kerana Allah, aku nak untuk ilmu, ya Allah, untuk fahamkan ilmu, dapat pahala. Tapi kalau niat kita dah lari ke lain, tu yang kita bimbang. Perbetulkan balik niat kita. Bila niat kita dah rasa dah tak betul dah, perbetulkan balik, ya Allah, astagfirullahalazim, ya Allah, aku niat buat ni kerana-Mu, ya Allah, bukan kerana selain itu, ya. Jika niat tidak ikhlas, akan menghilangkan rasa taat kepada Allah SWT dan akhirnya suka membuat perkara maksiat. Tak ikhlas, tengok orang tak ikhlas ke mana. Bila dia buat sesuatu, dia nak orang puji dia. Dia macam bangga diri. Dia jadi boleh bawa kepada maksiat. Dan Allah Ta'ala pun tak terima amal dia tadi. Perbuatan seperti ini tidak akan memperolehi sesuatu kecuali akan mendapat kerugian. Rugi orang buat sesuatu tanpa ikhlas, ya. Rugi kita ni, ya. Sehari semalam kita sebagai seorang isteri masak, basuh, nyapu. Niatlah kerana Allah aku buat ni, untuk rumah tangga aku, keselesaan anak-anak dan suami aku, ya. Tapi kalau buat tak ikhlas, itulah, buat sambil merungut-rungut, buat sambil beleteh-beleteh, tu maksudnya dilarang dalam Islam dan rugi, tak dapat pahala, tak dicatat pahala, ya. Jika seseorang membangun gedung kita dan menanam tanaman atau kebunnya untuk kepentingan orang ramai, dia akan memperoleh pahala yang tiada henti-hentinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, seorang tu buka gedung. Gedung ni maksudnya kilang lah, tempat prosesnya. Ataupun dia tanam tanaman di kebun dia, ya. Kita untuk kepentingan orang ramai, maksudnya kalau siapa-siapa lah yang lalu kat pokok aku ni, buah dia jatuh ke ataupun mereka kait buah ni, ambil, aku halalkan. Dia niat dalam hati dia, dia akan dapat pahala tu tiada terhenti-henti pahala. Hebat orang tanam pokok, ya.
Itu juga orang yang buka gedung tadi, lelang ke proses ke apa tadi ya. Maksudnya perusahaan dia lah, pekerjaan dia tadi. Niat dia buka kilang ni untuk mendapat untuk bagi pendapatan kepada orang ramai, datang kerja, dapat duit, dapat ada pendapatan apa semua, dapat pahala ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi kata, man bunyanan fi ghairi zulmin wala a'da'in aw gharasa gharsan fi ghairi zulmin wala i'tida'in kana lahu ajran jariyan ma intafa'a bihi ahadun min khalqir rahman tabaraka wa ta'ala. Rawahu Ahmad Ibnu Hanbal. Apa dia? Nabi pesan, barang siapa yang mendirikan bangunan tidak untuk kezaliman. Dia buat bangunan tinggi tapi bukan niat dengan kezaliman, bukan nak buat zalim, dan kemaksiatan, dan bukan niat untuk maksiat. Atau dia menanam pohon, dia tanam pokok tidak untuk kezaliman dan kemaksiatan. Dia tanam pokok ni untuk kalau orang siapa lalu nak ambil lah. Maka dia akan memperoleh ganjaran terus menerus selama bangunan atau tanamannya bermanfaat bagi makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita tanam pokok tu, tanam pokok kari tu, niatlah kalau pokok kari aku ni tumbuh dengan baik. Jadi kalau jiran-jiran nak minta, nak buat kari ke apa, aku sedekah, aku bagi lah, ambil lah, dapat pahala. Sampai tak henti-henti pahala dia tadi. Ya. Tapi kalau dia niat tadi, tanam pokok kari ni, kalau jiran aku ambil ke apa, aku nak cas duit ke apa, hak tu tak ada pahala lah. Ya. Dapat duit pun berapa ringgit sangat kalau jual daun kari kan. Nilai duit tadi tak mengkaya kita pun. Lebih baik kita sedekah. Saya tanam pokok pandan ni, siapa nak buat kuih ke apa, nak ambil lah. Tak payah bagi tahu pun tak apa, hak tu yang baik. Tambah kita hidup berjiran, daun limau purut, serai, lagi apa lagi benda-benda nak masak tu. Jiran kita minta serai sebatang, ambil lah, tak apa, tu baik lah tu. Tapi kalau orang yang hak kedekut ni, bakhilun kedekut ni, dia cas duit. Satu batang serai 50 sen. Dengan 50 sen tu pun kita tak kaya pun. Lebih baik kita sedekah. Sedekah tu lebih lagi, dapat pahala lebih lagi. Allah Ta'ala ganda-gandakan lagi pahala tadi ya. Bila kawan tu ambil serai kita, dia masak, dia buat tom yam ke apa tadi, anak-anak dia makan apa, rasa sedap bau serai kita tadi, Allahu Akbar, pahala sedekah tadi ya, melimpah ruah lagi ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, Nabi kata lagi, ma min muslim ya'risu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun illa kana lahu bihi sadaqatun. Rawahu Muslim. Apa Nabi pesan ni? Setiap orang Muslim yang menanam pohon, tanam pokok, atau membuka ladang, kemudian burung atau manusia dapat memakan dari hasilnya, maka orang tersebut mendapat pahala sedekah. Ya. Kalau kata pesawah tu ya, orang tanam padi tu, tengok padi dia banyak kan, kat sawah yang luas tu, tiba-tiba burung terbang-terbang mailah makan padi dia, dia dapat pahala sedekah. Dia kena niat. Kalau binatang makan ni, dia rasa sedekah ya. Tanam buah-buahan pula, tiba-tiba adalah orang lalu buah tu jatuh, orang ambil, tapi tak ada nak bagi tahu dia lah, ambil gitu ya. Maka kalau dia masa tanam tadi dia kata dia niat sedekah, maka orang tu makan, dia dapat pahala ya. Tu hebatnya ya. Hadis riwayat Muslim. Jika sesuatu yang buruk didesak oleh nafsu supaya melakukan perkara tersebut, dan pada masa yang sama hati yang baik mendorong ke arah kebaikan, maka pada masa itu dia tidak akan melakukan perkara yang buruk, dan dengan inilah dia akan dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kadang-kadang nafsu kita ni lah yang jahat, dia ajak kita buat tak baik, ya, itu mengadu domba ke, buka aib orang ke apa. Tiba-tiba kita sedar, tak, astagfirullahalazim, aku tak mau buat macam tu. Jadi dia ni maksudnya jadi baik lah,
daripada tadi nafsu nak ajak kepada tak baik, dia cepat-cepat istighfar, maka dia dalam keadaan yang baik, ya. Inilah dia akan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan lebih dekat daripada Allah. Sebab bila nak buat sesuatu tak baik, dia cepat-cepat istighfar, ya. Contohnya seorang suami, dia bagi contoh ni. Contohnya seorang suami yang menggauli isterinya dengan niat dan untuk menjaga kesucian dirinya dan kemantapan agamanya, maka dari niat itu dia akan memperoleh pahala. Orang lelaki, contohnya dia kahwin, ada isteri. Bila ada isteri, mereka pun bersamalah dengan isteri dia. Maka niat dia tadi dapat, bila dia kahwin tadi, dapat menghalang dia daripada melakukan zina, maksiat dan sebagainya. Dia dapat pahala, ya. Okey. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya. Nabi pernah kata kat Sa'ad bin Al-Waqqas ni, ya. Abi Waqqas. Apa Nabi kata? Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirat 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi fammi ra'atika. Rawahu Bukhari. Apa Nabi kata? Apa yang engkau nafkahkan dengan niat semata-mata untuk memperoleh keredaan Allah. Maksudnya kita belanjakan duit. Contoh seorang isteri dia bekerja, dia pun ada suami dia bekerja, tapi saja dia nak ambil duit dia tu nak beli barang contohlah. Dia lalu balik kerja, dia nampak orang dia buah, nak beli buah. Jadi dia menafkahkan duit dia tadi semata-mata untuk keredaan Allah. Untuk sekali balik-balik anak dia makan, suami dia makan, hasil duit dia tadilah, ya, bukannya selalu rezeki sekala lah, ya. Jadi dia kata, apa yang engkau nafkahkan dengan niat semata-mata untuk memperoleh keredaan Allah, atas nafkah yang kau keluarkan itu engkau mendapat pahala. Dia kata isteri ni bila suami kerja, dia tak payah belanja apa langsung, duit simpan dia semua. Oi, kaya. Sini sekala belanja lah juga. Okey, hari ni hari jadi siapa? Anak kita hak sulung contohnya. Ini mak nak belanja, jom kita pergi KFC contohnya. Budak-budak lagi KFC lah, tempat yang sedap sekali kan. Pizza ke, beli pizza ke, makanlah apa-apa kegemaran mereka sekali-sekala. Orang yang macam ni dia kata, dia nafkah dia tadi niat semata-mata untuk dapat redha Allah tadi, dia mendapat pahala, ya. Kandatipun bahasa lama ni, walaupun berupa memberi makan kepada isterimu. Suami ni lagi lah banyak pahala. Dia pergi kerja, dia balik mai, dia beli beras, dia beli ikan, dia beli sayur, apa semua. Isteri dia masak, isteri dia makan, anak makan. Setiap suap yang masuk dalam mulut anak dan isteri dia tadi menjadi pahala sedekah. Hebatnya. Tapi suami tadi tak boleh lah merungut, tak boleh marah. Ada setengah juga suami kadang-kadang tu, orang beritahu kat saya lah, bila isteri beritahu, abang hari ni gula habis, dia marah. Kata, apa ni makan gula apa ni? Manusia ke jin? Makan gula banyak sangat ni. Ya. Nak buat macam mana? Dah banyak air. Dah banyak air kena buhlah gula. Walaupun gula tu jahat, boleh menyebabkan kencing manis, tapi gula tu perlu. Kita nak masak, nak buat kuih ke, nak baca air ke, perlu kan gula. Tak boleh marah. Dia bagi tahu lah, kata hari ni minyak masak habis. Okey, kita sekali kita beli. Cakap aku, kalau ada duit kita atau esok ada duit kita beli. Telur ayam di dapur habis. Okey, nanti kita beli. Tu baik. Tapi kalau duk marah, tu tak betul. Baru ya aku beli, dia kata telur sepapan, takkan dah habis. Makan apa ni? Marah. Tu bukan niat ikhlas kerana Allah. Sebab suami yang menafkahkan anak isteri dia tu, dia mendapat pahala sedekah. Tapi kena ikhlas kerana Allah. Jangan merungut-ungut, jangan marah, jangan ungkit-ungkit, ya. Rasulullah SAW bersabda, sikit lagi kita, ya. Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqatun, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqatun, wa ma at'amta zawjataka fahuwa laka sadaqatun,
wa ma at'amta khadimuka fahuwa laka shadaqatun. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Hadis sahih ya. Dengan memberi makan dirimu sendiri. Seorang lelaki tu dia makan diri dia, dia makan untuk diri dia. Dia makan nasi lah contoh, untuk diri dia ni. Dia beli beras, dia beli lauk apa semua dari dia sendiri makan. Dengan memberi makan dirimu sendiri, engkau memperoleh pahala sedekah. Makan diri kita sendiri pun dah dapat pahala sedekah lah. Dengan memberi makan anakmu, engkau memperoleh pahala sedekah. Bagi makan anak dapat pahala sedekah. Dengan memberi makan isterimu, engkau memperoleh pahala sedekah. Bagi makan isteri pun dapat pahala sedekah. Dan dengan memberi makan kepada pembantumu, bibit dia tu, pembantu rumah dia tu, engkau memperoleh pahala sedekah. Besar pahala sedekah ni. Kita beli makanan balik mereka kat makan ramai-ramai. Makan berjemaah, dapat pahala. Makan sama-sama. Jangan mungkit pula. Kata, ni duit aku ni. Tu tak betul. Jadi kita ni kena, itulah maksudnya. Bila bagi makan, kena ikhlas. Belanja makan, kena ikhlas. Itu yang pentingnya sifat ikhlas ni pada diri kita. Supaya nak dapat pahala. Kalau tidak, tak dapat pahala. Makan dah habis dah, tapi pahala tak dapat sebab mungkit. Semalam hampa makan aku belanja. KFC lagi. Pizza lagi, apa lagi, mungkin balik nampak tu tak dapat pahala. Jadi bagi mahu makan, bagi jamu anak isteri ke keluarga ke siapa-siapa sekalipun sahabat kita ke apa, ikhlas kerana Allah. Tu kadang-kadang kawan-kawan kita tengok, kita pergi kedai makan. Jadi kawan kita duduk tengah makan-makan, tiba-tiba kawan tu pergi bayar lah. Kita belum bayar lagi. Time kita nak bayar lah. Tuan kedai tu beritahu kata, sebenarnya tadi salah makan tadi dah ada orang bayar. Allahu Akbar. Baiknya orang ni kita tolong doakan barakallahu ta'ala. Moga rezeki jadi berkati Allah Ta'ala. Kita akan doakan dia kerana apa? Dia tolong belanja kita. Dia nak buat kenduri, kena modal besar. Jadi bila dia tengok kawan dia makan, dia tolong bayar, tu kira kenduri lah, kira sedekah lah tu. Senang nak dapat pahala ya. Jadi orang yang faham pahala, dia akan belanja kawan makan. Orang tak faham pahala, minta maaf lah. Depan hidung dia pun, dia tak akan belanja. Sebab dia tak faham pahala. Duit kita banyak-banyak nak buat apa? Nak bawa mati? Tak bawa mati. Masya Allah. Mati nanti kita akan, tengoklah kita pergi. Waktu kita mati tu, yang kita bawa apa dia? Kain putih dengan amalan. Tak ada bawa duit ringgit, tak ada bawa emas, tak bawa kereta besar, tak bawa semua tu. Jadi sebab itulah kita kena banyak sedekah. Sedekah ni lah maksud saham kita akhirat esok. Kita belum mati, ada saham di sana. Tu syukur Alhamdulillah. Bagi orang yang suka sedekah tu, Alhamdulillah, bagus. Teruskan. Tambahi bulan Rejab ni ya. Kita disuruh perbanyakkan sedekah ya. Rejab, Sya'ban, Ramadan dan bulan-bulan lain jugalah ya. Kita latih diri kita suka sedekah. Jangan kita jadi seorang tabakhilun, kedekut. Orang tak suka pada orang kedekut ni. Syurga pun tak suka. Allah pun tak suka. Syurga jauh pada orang yang kedekut. Allah pun tak suka pada orang kedekut. Sebab Allah tu Maha Pemurah. Kenapa kita sebagai hamba je jadi seorang kedekut? Bila kita sedekah orang, rupanya rezeki kita ni makin bertambah, bukannya habis. Ya, kita sedekah orang RM10, kita dapat nanti esok, esok ke petang, sekali lagi ke, lebih pada tu lagi. Kadang-kadang ya, Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi selalulah sedekah. Sebab apa? Sedekah ni juga dapat memadamkan api neraka. Maksudnya kalau kita nak kena siksa api neraka, dapat menolong kita ya, daripada api neraka, bakaran api neraka. Sikit lagi kita. Dengan niat yang ikhlas serta mengharapkan keredaan Allah SWT di dalam semua gerak-geri dan sebagainya, ia dipandang sebagai perbuatan. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati manusia. Allah tahu. Dia tadi ikhlas tak ikhlas. Kalau tak ikhlas pun astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku nak ikhlas ya Allah. Bagilah aku ikhlas ya Allah. Minta ke Allah. Sebab itulah kita bila berdoa tu minta Allah. Ya Allah, tanamkanlah sifat ikhlas dalam hati aku ya Allah. Ya Allah, aku sembahyang tak khusyuk ya Allah. Bagilah aku dapat khusyuk dalam ibadah ya Allah. Minta. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala akan bagi. Tapi kalau tak minta, mana nak begitu? Minta kaya. Dan dah jadi kaya. Ya.
Dia tak mau minta kaya, minta murah rezeki. Murah tu ada masuk. Murah rezeki, ya Allah, murahkan rezekiku, lancarkan rezekiku, ya Allah. Kalau kaya takut, kaya-kaya lelah jadi korun, kedekut, dan akhirnya tenggelam dengan harta-harta kekayaan itu. Pada masa dahulu, sambung sikit. Muslimin menghadapi perang Usrah. Beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW menyatakan hasratnya untuk turut berperang melawan kaum musyrikin bersama-sama baginda. Mereka telah berniat untuk berjuang di jalan Allah. Namun baginda tidak dapat memberi bekal dan perlengkapan perang kepada mereka. Kemudian mereka pulang ke rumah dengan hati yang sedih kerana tidak dapat turut serta berperang bersama-sama Rasulullah SAW. Zaman Nabi ni, sahabat, ada beberapa orang sahabat ni nak ikut Nabi pergi perang. Tiba-tiba Nabi bagi tahu kata kelengkapan perang lah, contoh pedang lah, panah lah, semua tu tak ada, tak cukup, tak ada lah rakas nak pergi perang tu. Dan kenderaan nak pergi perang, nak naik unta ke nak naik pon pun tak ada. Jadi Nabi kata tak payahlah hampa ikut sebab tak ada kelengkapan nak perang. Takkan pergi dengan tangan kosong. Jadi sahabat-sahabat ni pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Kenapa? Niat jadi ikhlas nak tolong, nak pergi perang, nak berjihad tadi, nak tolong agama Allah, nak tegakkan agama Allah, ya. Tu hebatnya zaman Nabi, ya. Sahabat-sahabat ni sanggup untuk turut sama-sama pergi berperang bersama Rasulullah. Tapi malangnya Rasulullah tak bagi ikut. Sebab apa? Tak cukup kelengkapan. Senjata tak ada, kenderaan nak pergi unta ke apa pun tak ada. Apa nak pergi naik apa? Lagi hampa baliklah hak yang golongan ni. Sebab tak ada dah senjata pun tak ada, takkan nak pergi dengan tangan kosong. Maka Rasulullah suruh balik. Dalam mereka balik tu mengalir air mata sedih. Kami nak pergi perang, ya Rasulullah, tiba-tiba tak ada kelengkapan, kami terpaksa balik. Tapi niat dia tadi dah dapat pahala sebab dia nak bantu agama Allah, ya. Nak tegakkan agama Allah, ya. Asalnya tak kat sini dulu kot, kita berhenti kat sini, ya. Dah 2:59 dah sebab kelas saya ni nanti akan digunakan oleh pelajar-pelajar mu'alaq pula, ya. Ini kita 12 bulan, ya. Bagi masjid daerah. Jadi alhamdulillah, ya, dalam kitab yang kita belajar ni dia mendidik hati kita, perangai kita jadi baik, ya. Jadi kita tutup dulu majlis ilmu kita dengan baca kafaratul majlis dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Dan tolong aminkan doa ni, ya. Saya baca doa ni, kita aminkan insya-Allah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma iftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan, wa abwabas salamah, dan pintu-pintu keselamatan, wa abwabas sihhah, dan pintu-pintu kesihatan, wa abwaban ni'mah, dan pintu-pintu nikmat, wa abwabal barakah, dan pintu-pintu keberkatan, wa abwabal quwwah, dan pintu-pintu kekuatan, wa abwabal mawaddah, dan pintu-pintu kasih sayang, wa abwabal rahmah, dan pintu-pintu rahmat, wa abwabal rizq, dan pintu-pintu rezeki, wa abwabal ilm, dan pintu-pintu ilmu, wa abwabal maghfirah, dan pintu-pintu pengampunan, wa abwabal jannah, dan pintu-pintu syurga, wa abwabal jannah, dan pintu-pintu syurga, wa abwabal jannah, dan pintu-pintu syurga. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Ya alhamdulillah.